Laporan antarabangsa, sekurang-kurangnya 3 roket peluru berpandu menghentam lapangan terbang ibu negara Iraq pada Jumaat mengakibatkan kerosakan tetapi tiada kemalangan jiwa berlaku, kata sumber keselamatan. Menurut maklumat sumber, roket itu kena pada landasan dan kawasan meletak pesawat di lapangan terbang antarabangsa Baghdad. Sumber keselamatan kedua pula mengesahkan serangan itu membabitkan 6 roket yang disasarkan sekitar kawasan awam di lapangan terbang dan merosakkan pesawat yang sedang dibaiki. Sumber ketiga pula berkata pesawat berkenaan, sebuah Boeing 767 milik Iraqi Airways, tidak lagi dalam perkhidmatan dan sedang menjalani pembaikan. Setakat ini belum ada sesiapa mengaku bertanggungjawab melakukan serangan itu. Sejak beberapa bulan lepas, pelbagai serangan roket dan drone menyasarkan kedutaan Amerika Syarikat di zon hijau keselamatan tinggi Baghdad, kemudahan diplomatik Amerika di lapangan terbang dan kawasan tentera milik gabungan yang diketuai Amerika di pangkalan Iraq. Bagaimanapun, kira-kira 2,500 askar Amerika dan 1,000 askar gabungan masih kekal ditempatkan di Iraq untuk menawarkan latihan, nasihat dan bantuan kepada pasukan tentera tempatan. Lapangan terbang dan terminal pengangkutan awam di China sibuk selepas 260 juta perjalanan direkodkan di seluruh negara sejak 17 Januari lepas. Bagi menyambut Tahun Baru Cina, orang ramai dilihat mengambil peluang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing meskipun kerajaan menggesa penduduk supaya menghabiskan cuti perayaan di tempat kerja masing-masing. Perjalanan penduduk bagi sambutan perayaan tahun ini dilihat meningkat sehingga 46% berbanding tahun lepas, namun ia masih jauh lebih rendah berbanding tempoh pra-pandemik. Kesediaan orang ramai untuk pulang ke kampung memberi tekanan kepada kerajaan tempatan apabila mereka perlu memastikan diuji negatif dalam tempoh 48 jam sebelum memulakan perjalanan. Sebelum ini, Beijing meningkatkan langkah sekatan menjelang musim perayaan susulan pengesanan kes tempatan. China pada Khamis melaporkan 64 kes tempatan baru membabitkan pelbagai wilayah termasuk Beijing, di mana Sukan Olimpik musim sejuk akan membuka tirai dalam tempoh seminggu. Filipina akan membuka semula pintu sempadannya kepada warga asing yang lengkap divaksin mulai 10 Februari ini, kecuali bagi individu berusia bawah 18 tahun. Menurut pihak berkuasa, individu yang mengembara untuk tujuan perniagaan dan pelancongan perlu mengemukakan sijil vaksinasi dan pasport yang sah untuk sekurang-kurangnya 6 bulan pada masa ketibaan. Setiausaha Pelancongan Bernard Romulo Puyat berkata, keputusan untuk membenarkan pelancong melawat negara itu akan menyumbang kepada pemilihan pekerjaan, terutamanya dalam komuniti yang bergantung kepada pelancongan. Dengan membuka semula negara itu kepada pelancong antarabangsa, Puyat berharap Filipina dapat bersaing dengan negara jiran Asia Tenggara yang sudah pun membuka sempadan. Sementara itu, Filipina akan menangguhkan sementara klasifikasi risiko COVID-19 untuk pengembara yang diberi vaksin sepenuhnya mulai 1 Februari. Semua pengembara yang memasuki negara itu mesti menunjukkan ujian RT-PCR negatif yang dilakukan 48 jam sebelum berlepas. Pengembara tidak lagi perlu menjalani kuarantin di pusat kemudahan tetapi memantau diri mereka di rumah selama 7 hari. Untuk rekod, Filipina kini mempunyai hampir 3.5 juta kes COVID-19 termasuk sekurang-kurangnya 53,736 kematian. Pegawai Kesihatan India memberi bayangan bahawa kes harian COVID-19 akan terus meningkat dengan kebanyakan kes berpunca daripada varian Omicron. Ia di sebalik kadar jangkitan beberapa negeri dilihat kembali reda, yang mana lebih 90% pesakit hanya mengalami gejala ringan dan dirawat di rumah. Kes terus meningkat di negeri selatan Karnataka, Kerala, Tamil Nadu bersama-sama dengan Gujarat dan Rajasthan di barat laut. Pegawai Kesihatan memaklumkan jumlah pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan dan dirawat di hospital adalah lebih rendah berbanding jangkitan ketika ancaman varian Delta tahun lepas. Penurunan kes telah mendorong beberapa pihak berkuasa tempatan melonggarkan sekatan, termasuk di New Delhi apabila restoran, bar dan panggung wayang dibenarkan beroperasi pada separuh kapasiti. Lebih separuh daripada populasi India telah diberi suntikan penuh, manakala sekitar 20% rakyatnya sedang menunggu dos kedua. Tindakan memanggil beberapa ahli Parlimen Pembangkang dalam siasatan penerbitan memoir bekas Pegawai Negara Tan Sri Tommy Thomas sebagai satu intimidasi politik. Hari ini, selain daripada Datuk Seri Tuan Azizah Wan Ismail, kita menyaksikan lebih 40 orang
disiasat dan dipanggil oleh pihak polis. Dan walaupun kes hari ini sebagaimana YB William tekankan berkait dengan siasatan terhadap buku, pada saya it's clearly satu intimidasi politik. Kita melihat salah guna penggunaan aset negara iaitu pihak polis yang sepatutnya didahulukan diguna pakai bagi menyiasat dan menyelesaikan masalah rakyat. We know there are a variety of problems afflicting Malaysia, and this form of political intimidation is something we cannot tolerate. So I really stress to the ministers, especially Minister of Home Affairs, please end this form of intimidation. You have the so-called MOU, stick to the focus points, prioritize in solving the rakyat's problems. And I think it took the cake lah to have Member of Parliament from Pandan, former Deputy Prime Minister, to be hauled up for this particular purpose. So tentunya kita hormati anggota polis, kita faham mereka melakukan tugasan, tetapi mahu tidak mahu punca kuasa, pihak yang mengeluarkan arahan haruslah mengambil tanggungjawab. Lebih-lebih lagi bila berkait dengan buku ataupun siasatan ke atas salah seorang peguam negara di negara kita.